Assalamualaikum. Hello guys and welcome to my channel. Okay, hari ni aku nak sharekan dekat korang semua satu kisah tragis yang pernah berlaku sekitar tahun 1988 hingga 1989, berlaku di Jepun, yang pernah menggegarkan satu dunia suatu ketika dahulu. Kes ni melibatkan 4 orang remaja lelaki di bawah umur yang telah pun menculik seorang gadis bernama Junko Furuta, yang mana gadis ini telah ditangkap, diculik, dikurung, diseksa, dan mana akhirnya dia telah dibunuh dengan begitu kejam dan sadis sekali. Dia telah dikurung bukan selama 1 hari atau 1 minggu, tapi korang tahu berapa hari? Dia telah diseksa selama 44 hari. Mesti korang rasa teruja kan? So, let's get started. Okay, mula-mula aku nak beritahu kat korang pengenalan tentang siapa Junko Furuta ni, okay? Okay, dia adalah seorang gadis yang dilahirkan pada tanggal 22 November 1971 dan dilahirkan di Misato di daerah Saitama, Jepun. Okay. Junko ni dia memang terkenal tau. Dikenali ramai di sekolahnya sebagai seorang gadis yang baik, yang sentiasa orang kata sentiasa aktif, tak pernah terlibat dengan masalah-masalah ketagihan alkohol ke, rokok ke apa ke. Jadi disebabkan kata kecantikan dia dan dia mendapat perhatian daripada orang ramai kan, perkara tu menimbulkan banyak perasaan iri hati lah di kalangan rakan-rakan dia. Dan kerana kecantikan dia tu juga, ianya telah menarik perhatian seorang lelaki yang bernama Miyano Hiroshi. Okay. Miyano Hiroshi ni adalah seorang pelajar juga, sama satu sekolah dengan Junko. Tapi dia ni seorang pelajar lelaki yang boleh dikirakan pelajar bermasalah. Dan dia juga adalah salah seorang kuncu daripada kumpulan Yakuza. Jadi Miyano ni dia menaruh perasaan pada Junko dan dia cubalah untuk luahkan perasaan dia. Konon-konon nak confess lah dia punya perasaan pada Junko. Tapi bila dia dah luahkan perasaan dia, apa yang berlaku adalah dia ditolak mentah-mentah oleh Junko. Dan ini menimbulkan perasaan marah, geram dan rasa dendam dalam hati Miyano ni lah. Jadi dari situlah bermulanya titik hitam segala apa yang akan terjadi pada Junko di masa akan datang. Okey, seperti kebanyakan pelajar Jepun pada masa tu, Junko ni dia bekerja tau. Maksudnya dia bekerja separuh masa. Balik saja daripada sekolah, dia akan terus pergi bekerja. Dan dia akan balik kerja lebih kurang antara jam 8 hingga 9 malam. Dan ketika pada tarikh 25 November 1988, pada tarikh itulah Junko ni telah diculik. Bagaimana modus operandinya? Okey, daripada awal lagi, Miyano bersama rakan-rakan dia iaitu Minota Nobuharu, Jo Kamisaku dan juga Watanabe Yasushi. Mereka berempat ni memang dah planning untuk culik si Junko ni. Junko ni pergi kerja dan balik kerja naik basikal tau. Jadi Minato ni berpura-pura lah macam ganggu Junko, tolak basikal tu sampai terjatuh, membuatkan sedikit kerosakan yang mana Junko agak susah lah nak balik semula. Dan ketika tu konon-konon lah Miyano ni muncul sebagai penyelamat. Jadi Miyano, bila Miyano datang, Minato ni larikan diri. Ketika tu Miyano mulakan rancangan dia lah dengan memujuk Junko. Ibaratnya macam dia kata, okey jomlah balik sama-sama, aku temankan kau. Junko ni yang seorang gadis polos ni takkan terfikir bukan-bukan. Dan dia pun terfikir kenapa tak aku balik dengan dia sedangkan aku pun kenal dia, kawan sama sekolah kan. Itulah malangnya bila dia menerima pelawaan Miyano ni dan dia pun balik ikut Miyano bersama-sama. Dia telah pun menculik
dan melarikan Junko ke Ayase yang terletak di wilayah Misato. So korang faham kan bagaimana dia jalankan misi dia. Okey, Junko tu kemudiannya disembunyikan di rumah Minato. Ingat tak aku cerita tadi yang awal-awal dia sepak basikal si Junko ni. Dia sorokkan, mereka berempat ni sorokkan Junko dekat rumah Minato ni. Kenapa dekat situ? Sebab Minato ni rumah yang dia duduk tu adalah rumah milik keluarga mereka, tapi mak ayah Minato jarang ada di situ. Jadi diorang gunakan rumah tu ibaratnya seperti satu pot lah untuk mereka buat kejahatan di situ. Sampailah satu hari, satu masa tu mak bapak Minato ni balik ke rumah tu tau. Dan masa tu diorang terkejut sebab diorang terjumpa si Junko ni. Jadi mereka berempat ni dah gabra semua. Mereka berpakatlah dan memperkenalkan Junko tu konon-kononnya sebagai kekasih Minato. Jadi mak bapak dia senyap je lah. Tak boleh nak kata apa-apa lah kan. Lagipun sebenarnya mak bapak Minato ni tak mahu bercakap banyak ataupun tak mahu marah lebih-lebih lah. Sebab anak dia ni sebenarnya jenis anak yang suka memberontak, suka melawan cakap kedua orang tua dia. Dan lagi satu, diorang tahu sebenarnya yang Minato ni berkawan dengan Miyano. Mereka pun tahu kan terlibat dengan geng Yakuza. Jadi mereka tak naklah ada apa-apa masalah di kemudian hari. Jadi apa je terjadi dekat dalam rumah tu mereka senyapkan je lah. Dan balik semula pada cerita Junko tadi, bila dia dah hilang beberapa hari, mak bapak Junko pun buatlah laporan polis mengatakan anak mereka hilang. Yalah, mereka nak cari anak mereka kan. Dan perkara ni diketahui oleh 4 orang lelaki tak guna ni tadi, dan mereka paksa si Junko untuk telefon family dia untuk bagi tahu mak ayah aku sihat, aku okey. Mungkin Junko mula-mula tak nak, tapi telah diugut oleh mereka berempat dengan ugutan, kalau kau tak telefon, tak bagi tahu macam ni, aku akan suruh geng-geng Yakuza aku ni datang mengancam pula keluarga kau. Jadi Junko ni seorang gadis yang mungkin pentingkan keluarga dia. Dia bagi tahu juga dekat depan, melalui telefon. Dia bagi tahu mak, ayah okey, saya okey, tak perlu risau. Dan yang paling penting, tarik balik report polis tu, sebab saya okey je. Jadi mak ayah dia pun terpaksalah tarik balik report tu. Semuanya kerana permintaan mereka berempat tu, lelaki tak guna tu. Okey, bermula daripada hari pertama Junko diculik, bermacam-macam perkara telah dilakukan terhadap Junko. Okey, daripada mula hari pertama Junko ni telah diculik dan dirogol lebih daripada 400 kali oleh lelaki-lelaki 4 orang ni tau. Dalam satu masa dia dibiarkan ke buluran. Maksudnya tak dibagi makan. Junko hanya diberi makan lipas sebagai makanan dia dan terpaksa minum air kencingnya sendiri. Air kencingnya dijadikan minuman dia sendiri. Lepas tu Junko dipaksa untuk melakukan onani. Dipaksa berbogel di hadapan para penculik. Dan dia dibakar dengan pemetik api. Dubur dan kemaluannya pula dimasukkan objek asing. Korang dapat bayangkan tak, dapat imagine tak, daripada mula hari pertama dia diculik, macam itulah penyiksaan yang dilakukan terhadap Junko. Pada hari ke-11 pula, Junko telah dipukul berulang-ulang kali secara bergilir-gilir. Mukanya diletakkan di atas konkrit dan para penculik melompat di atas kepalanya. Korang dapat bayangkan tak? Tangan dia diikat di shilling dan badannya dijadikan punching bag. Maksudnya jadi diorang tumbuk badan dia macam orang kata alat penumbuk tu. Darah memenuhi hidung dan dia hanya boleh bernafas melalui mulut.
Alat pengangkat berat dijatuhkan ke atas perutnya dan dia muntah ketika minum air sebab perutnya tu dah tak boleh nak menerima makanan. Dia dicucuh rokok di lengan kerana dia pernah cuba untuk melarikan diri. Cecair mudah terbakar dicurahkan di atas kakinya, lalu terbakar. Dan botol dimasukkan ke dalam dubur sehingga mengakibatkan kecederaan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak tahulah dekat mana akal fikiran manusia-manusia ni kan. Masuk hari yang ke-20, Junko pada masa ni dah sukar berjalan. Yelah sebab luka terbakar yang teruk pada kaki dia yang sebelum ni dia kena bakar kan. Dalam satu masa dia masih lagi didera. Dipukul pula dengan buluh. Duburnya dimasukkan mercun dan kemudian dinyalakan. Tangan dihempap dengan objek berat dan kukunya dipecahkan. Dipukul dengan kayu golf. Rokok dicucuh ke dalam kemaluan, dipukul dengan batang besi berulang kali, dipaksa tidur di balkoni pada musim sejuk dan batang besi pemanggang ayam dimasukkan ke dalam kemaluan dan dubur sehingga mengakibatkan pendarahan yang teruk. Korang dapat bayangkan tak betapa siksanya, betapa teruknya kekejaman yang diorang buat pada Junko ni. Masuk hari ke-30, lilin panas dititiskan di muka. Kelopak mata dibakar menggunakan pemetik api. Bahagian dadanya dicucuk jarum. Puting buah dada kiri dipotong dan dihancurkan dengan pelayar. Mentol lampu yang panas dimasukkan ke dalam kemaluan. Mentol panas tu kemudiannya meletup tau. Dan membuatkan kemaluan dia tu mengalami kerosakan lah dan pendarahan teruk pada ni. Juga pendarahan teruk pada kemaluan disebabkan dimasukkan gunting. Dia mengalami kesukaran untuk membuang air kecil dan mengambil masa 1 jam untuk turun dan pergi ke tandas kerana mengalami kecederaan yang teruk, gegendang telinga, mengalami kerosakan yang teruk serta saiz otaknya mengecut. Allahu Akbar. Masuk hari ke-40, Junko ni mungkin dia dah rasa, dah orang kata putus harap lah. Sampaikan tahap dia merayu kepada penculik-penculik dia tu untuk bunuh je dia. Tapi permintaannya tu tak dipenuhi. Bahkan mereka 4 orang ni tetap terus menyeksa Junko. Dan masuk hari ke-44, penculik bertindak memukul Junko dengan pemberat kerana bengang tewas main mahjong. Mereka cabar Junko untuk main mahjong. Tapi pada masa tu tak sangka pula Junko boleh menang pertandingan tu. Dan mereka bengang lah. Mereka rasa macam geram pula, rasa dah sakit teruk macam tu pun masih boleh menang kan. Jadi mereka sambung lagi siksaan tu. Mereka pukul dia dengan pemberat sampaikan darah keluar mencurah-curah dari hidung dan mulutnya. Tak cukup dengan tu, mereka cucuh api lilin ke muka dan matanya. Minyak dicurahkan pada kaki, ketiak dan perutnya dan kemudian dihidupkan api. Penyiksaan terakhir ni dilakukan selama 2 jam. Betapa struggle-nya masa tu dia nak hembuskan nafas terakhir dia kan. Dengan cara kematian yang paling dahsyat macam tu. Dan keesokannya, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Aku tak boleh. Aku memang emo bab ni. Sebab aku rasa macam hati manusia yang kejam macam mana korang ni. Aku tak boleh nak describe lah kat korang. Orang nak tutup semua kesalahan diorang. Diorang bawa mayat Junko ni, diorang balutkan dengan selimut dan diorang masukkan dalam sebuah beg pakaian. Kemudian beg pakaian ni diorang masukkan pula dalam sebuah tong drum dan kemudian diorang simenkan tong drum ni. Yelah konon-konon supaya tak ada sesiapa yang perasan, tak ada sesiapa yang tahu apa yang diorang buat lah. Tapi yelah, orang kata sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga kan. Sebab mungkin masa mereka sedang buat modus operandi nak menghapuskan jejak
jenayah mereka tu, masa diorang simenkan tong drum tu, diorang tak perasan ada cebisan rambut Junko pada atas tong drum tu. Jadi dari situlah pihak polis dan orang awam dapat kesan jenayah yang mereka lakukan ni, dan akhirnya mereka berempat ni, lelaki tak guna ni, ditangkap dan dibicarakan di mahkamah. Pada awal-awalnya, mahkamah minta untuk rahsiakan nama mereka. Ialah sebab konon-kononnya alasan mereka ni masih di bawah umur. Macam kiranya macam ibaratnya kes juvana kan. Tapi sampailah seorang wartawan dekat sana pada masa tu dedahkan nama mereka ni, nama mereka berempat ni didedahkan pada umum. Sebab mereka rasa macam 4 orang ni tak layak untuk diberikan hak asasi manusia. Ialah sebab dengan segala kekejaman yang diorang buat, tak layak kot untuk dapatkan hak-hak tertentu kan. Even kau adalah seorang pelajar remaja ke apa kan. Jadi selepas nama mereka didedahkan, hukuman pun dijatuhkan ke atas mereka. Okey, tapi kat sini aku nak beritahu korang lah. Korang tahu tak apa hukuman yang mereka berempat ni dapat? Okey, tadi kan macam aku cakap tadi, ketua diorang, Miyano Hiroshi ni kan, mastermind kepada penculikan ni. Miyano ni dijatuhkan hukuman pada asalnya dipenjarakan 17 tahun. Dan kemudian Minato Nobuharu, Joe Kamisaku dan Watanabe Yasushi ni masing-masing dipenjarakan selama 8 tahun. Miyano ni konon-kononnya meminta pada pihak mahkamah lah untuk mengurangkan jumlah penjara tu, jumlah tahunnya. Tapi tak diterima oleh mahkamah, malah ditambah lagi sebanyak 3 tahun, menjadikan dia dipenjarakan total selama 20 tahun. Kalau kes tu sekitar tahun 99, 2009. So sekarang ni maknanya dia dah bebas lah, dah ada dekat luar lah. Cuma kita tak tahu di mana dia berada. Adakah masih menggunakan identiti yang sama, atau dia dah berubah ke? So pandangan korang macam mana? Dan adakah korang setuju ataupun adakah korang terima dengan hukuman yang diberikan? Sejujurnya pada aku tak boleh terima. Sebab aku rasa kejahatan dan kekejaman yang mereka berempat ni lakukan ke atas Junko, gadis malang tu, tak berbaloi dengan apa yang diterima oleh mereka berempat ni. Kekejaman mereka tu terlalu melampau. Pada aku elok gantung je diorang 4 orang ni. Tapi itulah, kita pun tak boleh nak buat apa-apa kan. So pada korang kat sana, sentiasa beringat dan sentiasa berjaga-jaga. Sebab kita tak tahu apa-apa bahaya atau malapetaka yang ada dekat luar sana. Sentiasa beringat untuk jaga diri masing-masing. Dan kita berdoa sama-sama supaya kejadian yang sama seperti ini tidak akan pernah terulang lagi di mana-mana sekalipun, atau kepada sesiapa pun jangan pernah lagi lah terulang kejadian seperti ini. Okay, so tu je lah cerita aku hari ni. Untuk hari ini, kalau korang suka, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk turn on kan bell notification supaya korang akan dapat info dan dapat video daripada aku yang akan datang. So stay tuned and see you. Bye.